Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Hakimi bin Nur Syam. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan pelan pembangunan pendidikan Malaysia pada gelombang pertama yang terjadinya pada 2013 hingga 2015. Kementerian memberi penekanan kepada untuk menambahbaikkan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan ini, tumpuan akan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kemahiran guru yang sedia ada di dalam sistem, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua ataupun guru besar, dan meningkatkan kadar literasi, iaitu yang lebih dikenali sebagai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Kementerian juga akan mengukuhkan dan memberi pengupayaan kepada pegawai di peringkat negeri dan daerah untuk meningkatkan kualiti sokongan yang diberikan kepada kumpulan barisan hadapan. Ini bagi membantu semua sekolah. Menjelang akhir gelombang pertama, kementerian akan memastikan semua guru, pengetua ataupun lebih dikenali sebagai guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Antara inisiatif kementerian dalam gelombang pertama adalah meningkatkan standard pengajaran melalui bimbingan guru secara khusus, terutamanya dalam mata pelajaran teras seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sains. Mereka bentuk semula soalan peperiksaan supaya lebih menjurus kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi yang singkatan lebih dikenali sebagai KEBAT. Mengukuhkan kualiti pendidikan STEM melalui pengukuhan kurikulum, pengujian dan latihan guru dan penggunaan model pembelajaran pelbagai mod. Seterusnya, melaksanakan kurikulum standard sekolah rendah KSSR Bahasa Malaysia SJK yang direka bentuk untuk murid yang bahasa ibundanya bukan bahasa Malaysia. Seterusnya, mengukuhkan penguasaan kemahiran berbahasa Inggeris melalui pengujian dan latihan semula guru, memperluaskan Linux dan menyediakan sokongan pemulihan serta model pembelajaran pelbagai mod. Seterusnya pula adalah gelombang kedua yang berlaku dalam tempoh 2016 hingga 2020. Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan. Rancangan ini semua untuk inisiatif akan bermula semasa gelombang pertama. Perancangan ini melibatkan pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua ataupun guru besar kepada pakej kerjaya yang baharu. Hal ini penstrukturan semula kementerian, JPN dan PPD untuk mensejajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi gelombang pertama dan memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah yang disemak semula dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Baiklah, antara inisiatif untuk meningkatkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia pula ialah dengan mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti kumpulan peribumi dan kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan perkeperluan khas. Selain itu, dapat memacu inovasi ICT khususnya untuk pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terarahkan diri. Selain itu juga, ia dapat meningkatkan bimbingan dan sokongan kepada guru bagi penambahbaikan penyampaian, pengetahuan, kemahiran dan nilai merentasi semua aspek kurikulum dan co-kurikulum. Yang terakhir pula ialah gelombang ketiga, iaitu yang berlaku pada masa kini, iaitu pada 2021 hingga 2025.
Pada permulaan gelombang ketiga, semua sekolah, guru dan pengetua perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Oleh itu, kementerian akan memberikan tumpuan kepada meningkatkan keluasan operasi untuk memupuk budaya kepimpinan rakan setugas bagi pembangunan kecemerlangan profesional. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran. Matlamat kementerian adalah untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Hal ini, inisiatif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan penguasaan kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris secara berterusan dan menyediakan lebih banyak pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. Selain itu, pihak kerajaan haruslah melaksanakan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh negara untuk meningkatkan standard pembelajaran secara berterusan. Selain itu, memupuk budaya kecemerlangan profesional keteladanan rakan setugas iaitu guru dan pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan setugas mempunyai kebertanggungjawatan iaitu berkaitan memenuhi standard profesional. Mempertingkatkan pengurusan juga dapat meningkatkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia untuk menjadikan lebih maju iaitu dengan berasaskan sekolah dan autonomi dari segi pelaksanaan kurikulum dan pengurusan kewangan bagi kebanyakan sekolah yang layak. Sekiranya tidak, kepada semua sekolah. Seterusnya adalah berkaitan aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama bagi aspirasi adalah akses kepada kejayaan. Peluang untuk mendapat akses yang sama kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira taraf ekonomi, etnik atau latar belakang. Seterusnya berkaitan kualiti standard antarabangsa. Hal ini dapat membandingkan sistem pendidikan dengan tahap aras antarabangsa supaya bergerak seiring dengan pembangunan pendidikan antarabangsa. Equity untuk semua murid dapat merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan juga jantina dalam pencapaian murid. Hal ini dapat memupuk perpaduan dalam kalangan murid, iaitu dengan sistem pendidikan menawarkan perkongsian pengalaman dan juga nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang terakhir sekali, pelaksanaan kecekapan tinggi. Kecekapan merupakan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Seterusnya pula, aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Mengimbangi set ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Yang kedua pula berkaitan kemahiran berfikir. Menguasai banyak kemahiran kognitif seperti penakbulan dan pemikiran kritis. Yang ketiga berkaitan kemahiran diri bahasa. Kanak-kanak sekurang-kurangnya menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk digunakan dalam persekitaran kerja. Mereka juga digalakkan mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Hal ini supaya dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan orang lain dan dapat bertukar saling idea. Hal ini dapat membuatkan murid mindanya terbuka dan saling dan juga dapat berkenalan antara satu sama lain. Seterusnya, kemahiran memimpin. Hal ini dapat membina kualiti kepimpinan generasi muda. Seterusnya pula adalah berkaitan etika dan kerohanian. Proses internalisasi iaitu penyerapan ilmu dan nilai untuk membentuk akhlak yang memberi manfaat kepada diri. Yang terakhir sekali pula ialah berkaitan identiti nasional. Setiap murid perlu berbangga dan mempunyai semangat patriotik tanpa mengira etnik, agama dan status sosioekonomi. Seterusnya berkaitan implikasi terhadap guru.
Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dilakukan sejak 2013 hingga 2025. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia dan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dilahirkan dan dapat membentuk generasi yang mantap dan tidak melakukan perkara-perkara yang jenayah dan dapat membentuk generasi yang disiplin. Antara implikasi terhadap guru, ia dapat pembangunan profesionalism. Guru harus menambah baik amalan profesional secara berterusan dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Hal itu, guru perlu melestarikan pembangunan profesionalism dengan sentiasa melakukan anjakan minda kepada murid-murid dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru juga harus berani menerokai pelbagai cabang ilmu untuk mempelbagaikan kaedah dan teknik yang berkesan dalam PDP bagi pengajaran yang berkesan. Hal ini kerana jika guru-guru mempunyai pedagogi pembelajaran yang terbaik kepada anak murid, murid-murid dapat memahami satu tajuk dan subtopik yang ingin diajarkan oleh guru dengan cepat dan berkesan. Guru hendaklah mempunyai keluasan pedagogi yang lebih besar dalam bilik darjah dalam usaha memastikan setiap murid sesuai belajar dengan kemahiran abad ke-21. Guru juga perlu saling bekerjasama dalam menangani isu dan berkongsi amalan baik serta bersikap terbuka dalam pembelajaran dan cara pembelajaran yang baharu. Yang terakhir sekali berkaitan implikasi terhadap guru iaitu berkaitan kemahiran teknologi. Hal ini kerana sudah abad ke-21, guru-guru haruslah mahir berkaitan teknologi iaitu dengan melalui standard teknologi pendidikan kebangsaan yang lebih dikenali sebagai NETS memerlukan semua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Yang kedua pula adalah guru juga harus menggunakan pengetahuan tentang isi kandungan mata pelajaran, pengajaran dan pembelajaran serta teknologi untuk memudah cara mencetuskan pengalaman pembelajaran, kreativiti dan inovasi murid dalam interaksi bersemuka dan persekitaran maya. Guru juga perlu mereka bentuk, membangun dan menilai pengalaman pembelajaran dan pentaksiran yang autentik. Guru juga harus mempamerkan pengetahuan yang luas, kemahiran dan gaya kerja yang profesional, inovatif dalam masyarakat global dan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. Sekian, terima kasih.